Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, kita telah masuk dalam Kitabul Azkar, kitab yang menyebut tentang zikir, hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan zikir dan doa. Bab yang kita bincang ini iaitulah tentang zikir. Hadis yang ke 1439. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallah wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan, siapa dia ucap, kata selalulah subhanallah wa bihamdih. Kita ucap subhanallah wa bihamdih, apa dapat? Maka ditanamkan baginya sebatang pohon kurma di syurga. Setiap kali kita subhanallah wa bihamdih, terpacak satu pohon, pokok tamar, pokok kurma dalam syurga. Jangan duk tanya lah, nak buat berapa lagi pokok-pokok ni dalam syurga, kan makan tak habis-habis dah. Allahu Akbar. Dalam bab malah nak ibadat agak banyak sangat soalannya. Pokoknya, isinya, bila kita ada pokok tu, kita ni nak boleh masuk, nak boleh tanam satu pokok, mesti kena ada tanah, kena ada tempat. Jadi kalau kita boleh tanam pokok dalam syurga, bermakna insya-Allah kita ada tempat dah dalam syurga tu. Mudah ke payah nak sebut ni? Subhanallah wa bihamdi. Payah. Siapa dia kata payah? Tak ada orang kata payah. Dia kata juga bukan payah nak sebut, tak ingat nak sebut. Ini masalah kan. Masalahnya tak ingat nak sebut. Jadi kita kena peringatkanlah, kita kena sentiasa peringatkan diri kita sendiri, biar kita ni sentiasa ingat untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Paling tidak pun kita kata pagi 100 kali, pada waktu petang berapa? 100 kali. Kan kita sebut dalam hadis yang lepas tentang kelebihan subhanallah bihamdih ni, dan ada juga kelebihan subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Hadis ini, hadis yang kedua, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqitu Ibrahima lailata usriya bi faqal ya Muhammad aqri ummataka minni salam wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbah azbatul ma wa annaha qi'an wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Maksud dianya daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud nama dia Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim pada malam aku diangkat ke langit. Nabi kita jumpa dengan Nabi Ibrahim di mana? Di langit sewaktu Mi'raj. Ibrahim berkata kepadaku, dengar ni para jemaah sekalian, Nabi Ibrahim kirim salam ke kita. Pernah dah kita dapat salam Nabi Ibrahim? Kau tak dapat lagi? Dapat dah kan? Dulu kita baca dah zikir ni. Nabi Ibrahim kata, ya Muhammad aqri ummataka minni salam, sampaikanlah salamku pada umatmu. Allahu Akbar. Ibrahim
kirim salam kepada kita. Nabi Ibrahim kirim salam kepada kita. Jawablah salam tu. Kau tak payah jawab dah. Alhamdulillah, kita kata Nabi Ibrahim kirim salam. Dan beritahukan kepada mereka sesungguhnya syurga itu tanahnya bagus. Tayyibatut turbah, buminya, tanahnya subur, airnya jernih, dan sesungguhnya ia adalah tanah datar yang luas. Qi'an mana tanah kosong. Bumi subur tapi kosong. Jadi syurga tu Allah Ta'ala beri pada kita tanah kosong yang luas, dan tanamannya ialah kata kita malam ni kita tanam pokok dalam syurga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ingat dah zikir ni? Ingat? Alhamdulillah, ingat dah zikir ni. Tapi sambil-sambil ingat tu, kalau kita tanya, buat-buat tanya, berapa kali kata zikir ni hari ni? Tak apa nak jelek mata dah. Tak kata lagi subhanallah. Zikir ni dia panggil zikir 4 kalimah. Ana dah baca dah di sini dulu satu risalah yang ana kumpulkan. Ada 12 kelebihan kepada zikir 4 kalimah ni. Zikir 4 kalimah ni berapa kelebihan? Daripada hadis-hadis yang sahih ada 12 kelebihan. Manakala orang lain tak boleh cabar kita. Orang mari duk kempen kita, kopi saya ni 7 dalam 1. Abu Anas bawa kepada para jemaah sekalian, kempen 12 dalam 1. Apa dia? Subhanallah, kata walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ingat dah? Ingat. Letak 100 kali. Pagi 100 kali, petang 100 kali, malam 100 kali. Nak tidur boleh ke tak boleh? Kena boleh lah, insya-Allah. Jadi sempena dengan kita dengar salam daripada Nabi Ibrahim ni, suka tak suka kita? Gembira ke tidak? Gembira. Maka hari ni kita letak selalu, insya-Allah aku akan baca zikir ni paling tidak 500 kali sehari. Boleh? Kata insya-Allah boleh. Kena buat. Duk dia baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa? Habis 100 kali berehat dulu. Buat kerja lain pula. Lepas tu subhanallah 100 kali pula. Kalau nak itu kita cuba buat jadual tetap. Jangan memperwajibkan, tak ada. Kalau tak baca ni rugilah. Lepas pagi kita ada 100 kali, petang 100 kali, tengah hari, malam, bila-bila duk atas kereta lagi banyak boleh baca. Sebab nak buat kerja lain tak boleh dah. Nak mencet telefon pun tak boleh atas kereta. Baiklah kita duk main subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, katanya hadis ini hasan. Banyak zikir-zikir ni boleh katakan kita peringat semula, perangat balik. Benda tu dah ada dalam kepala kita, cuma tak ada dalam jadual hidup kita. Ini letih. Ada dalam kepala, maksudnya zikir ni sudah kita ingat, tapi tak ada dalam jadual hidup, tak masuk dalam senarai yang kita nak ucap 100 kali sehari pagi, 100 kali petang, 100 kali malam. Jadi yang anak-anaknya sekurang-kurangnya kita letak 500 kali sehari. Agak-agak boleh ke tak boleh? InsyaAllah boleh. Dia kalau tak letak jadual, tak target, tak jadi. Tapi kalau kita letak, insyaAllah jadi. Nabi kita ajar kepada Ummu Hani, sepupu dia, Fakhitah nama dia, baca 100 kali. Maknanya sekali pusing itu 100 kali. Lepas tu ikutlah. Kalau boleh 10 kali pusing, 1000 kali. Kaya ke miskin? Allahu Akbar. 1000 pokok dalam syurga kita tanam hari ni. Oi, mana tak kaya? Pokok dalam syurga ni bukannya tanam pokok getah. Pokok getah 7 tahun baru boleh makan. Tak. Itu pun turun naik. Sekali ada susu, sekali tak ada. Sekali harga naik, sekali harga turun. Tak usah. Kita tanam dalam syurga senang. Hadis yang seterusnya, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal fiddah.
wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala. Qal zikrullahi ta'ala. Rawahu Tirmizi. Qala al-Hakim Abu Abdillah isnaduhu sahih. Isnaduhu sahih. Artinya daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahukah aku beritahu amalan yang paling baik dan paling bersih di hadapan Malik, di hadapan raja kamu. Maknanya amalan yang paling baik, yang bersih ketika kita berhadapan dengan raja kita, Allah. Amalan ini akan mengangkat darjat kamu kepada darjat yang paling tinggi, dan ia lebih baik bagi kamu berbanding kamu mengeluarkan sedekah emas dengan perak. La ilaha illallah. Nak sedekah emas dengan perak tak ada. Ada pun besar-besar ujung jari nak gatul di telinga, nak pasal di tekak tu hak ada pun. Miskin kita ni. Tapi Nabi kata hak aku nak bagi ni lebih baik daripada sedekah emas dengan perak, dan ia lebih baik bagi kamu berbanding kamu berjumpa dengan musuh kemudian kamu menebas leher mereka dan mereka memotong leher kamu. Allahu Akbar. Jawab sahabat, bala, naklah Rasulullah, apa benda ni kelebihan besar sangat ni? Apa yang besar ni? Qal zikrullahi ta'ala. Nabi kata berzikirlah kepada Allah. Zikir. Nak zikir apa? Ni zikir yang kita dah belajar dah ni. Zikir pagi, zikir petang, zikir lepas solat, zikir nak makan, zikir, semua zikir. Yang maksud daripada Nabi SAW, kita terikat dengan ni sangat menarik, kerana zikir-zikir yang diambil daripada Nabi tak ada yang berat, tak ada yang berat, tak ada yang pelik, semuanya bersanad belaka. Jadi kalau kata zikir saya ni zikir bersanad, saya kata zikir yang kita belajar ni daripada awal kitab ni semuanya bersanad kepada Nabi SAW. Siapa kata tak ada sanad? Semua ada sanad. Hadis yang kita baca ni hadis sahih, sanad muttasil ila Rasulullah SAW. Kemudian tuan-tuan kena ingat, zikir yang kita ambil daripada Nabi ni, insya-Allah bacalah banyak mana pun, dia tidak terlibat dengan gila isim. Tak terlibat dengan gila isim. Tapi kalau ambil zikir tu ayuh mana-mana tu, kalau tak belajar betul-betul, dia punya format tak kena, dia panggil overdose. Lebih sangat dia punya power, langgar orang. Berlaku gila isim. Pasal zikir hak tak mari dengan Nabi ni masalah lah. Pasal itulah dia kata, oh zikir ni kena belajar. Salah belajar lari. Macam-macam ada ni. Bismillah sonsal lah, keluar Allah terbalik. Apa bendanya? Allah Ta'ala waktu ayat Quran molek-molek kita duk tukar. Yasin fadilat lah. Yasin tambah pula tu. Baca hak Nabi senang. Tak usah duduk fikir panjang-panjang. Tuan-tuan tak akan menyesal kalau kita terikat dengan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW, walaupun kita tak baca zikir yang lain. Allahu Akbar. Hadis yang seterusnya 1442, wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala imri'atin wa baina yadayha nawa aw hasa tusabbihu bih faqal ukhbiruki bima huwa aysaru alayki min hadha aw afdal faqal subhanallah adada ma khalaqa fis sama' wa subhanallah adada ma khalaqa fil ardi wa subhanallahi adada ma baina zalik wa subhanallah adada ma huwa khaliq wallahu akbar misla zalik walhamdulillah misla zalik wa la ilaha illallah misla zalik wa la hawla wa la quwwata illa billah misla zalik. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Wa qala hadisun hasan. Artinya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas diriwayatkan sesungguhnya beliau bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang wanita. Dia pergi ziarah seorang perempuan, di antara dua tangannya ada biji-biji. Nawa ni biji tamar. Dia ada biji tamar, dia tak mungkin 100 biji ke berapa, atau kerikil batu. Dia bertasbih dengannya. Ini
dia ambil biji, contohnya 100 biji, tok sini tasbih lah, macam tasbih kita tu. Maka Nabi kita, diriwayatkan Nabi kita bersabda, aku beritahu kamu dengan lebih mudah. Nabi kata, tak payah duk main biji tamar tu lah. Ukhbiruki bima huwa aisar. Aku beritahu kepada kamu dengan lebih mudah atau lebih baik bagi kamu daripada yang sekarang kamu lakukan ini. Kamu duduk berzikir lah, payah. Maka kamu katalah seperti yang aku ajar ni. Ikut sekali. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama' wa subhanallah adada ma khalaqa fil ard wa subhanallah adada ma baina dhalik wa subhanallah adada ma huwa khaliq wallahu akbar misla dhalik walhamdulillah misla dhalik wa la ilaha illallah misla dhalik wa la hawla wa la quwwata illa billah misla dhalik. Jadi makna dia tu panjang lah, kita tengok. Maha suci Allah sebanyak apa yang diciptakan di langit, maha suci Allah sebanyak apa yang diciptakan di bumi, maha suci Allah sebanyak apa yang diciptakan antara langit dan bumi, maha suci Allah sebanyak apa yang diciptakan, dan maha besar Allah seperti itu juga, dan segala puji bagi Allah seperti itu, dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah seperti itu, dan tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah seperti itu. Hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Cuma di dalam penilaian yang dibuat oleh para ulama ini mengatakan sanad hadis ini dhaif, kerana ada masalah. Apa ini? Ada masalah dari perawi dia, salah seorang perawi dia tu. Jadi timbul soalan di sini tentang, ramai juga pensyarah hadis ini mengatakan Nabi tidak marah kepada makcik ni bila dia guna nawa, guna biji tamar tadi untuk nak kira bilangan dia. Cuma Nabi kita sebut yang lebih afdalnya kita bertasbih guna tangan, sebab yang Nabi kita ajar ni paling banyak 100 kali. 100 kali kalau kita guna tangan kita, subhanallah, subhanallah, subhanallah ni, sekali kita pusing tangan kita ni, kita ikut ruah jari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maknanya 1, 7, 14, berapa? 21, 28. Hak ni pendek kita bagi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 33. 33, 3 kali pusing 99, cukup 100. Mudah. Jadi ada yang mengatakan oleh kerana Nabi tidak engkar perbuatan makcik ni, maka dia kata bolehlah, kalau payah sangat boleh guna tasbih. Jadi kita mengatakan benda-benda ni diperbahaskan oleh para ulama, tapi tak ada orang khilaf mengatakan afdalnya kita mesti berzikir dengan tangan kita. Tapi kalau nak payahlah nak guna tasbih, tapi tasbih ni jangan jadi satu simbol. Oh, kalau duk berjalan siang malam kat tasbih gini, tangan pah. Orang duk tengok, oh, abang ni tarah wali dah dia ni. Tasbih macam ni. Kadang-kadang tasbih besar bawa, gatul tekok. Jadi kalau lah tasbih kita menimbulkan satu syiar, satu simbol, seolah-olah kita nak orang warak, kita orang wali, maka tinggalkan tasbih kerana dia menimbulkan masalah. Ataupun dalam satu masjid ni, bila tasbih kita ni kuat sangat, bunyi tang, sampai satu masjid duk dengar, mengganggu orang lain, tak usah guna tangan. Ada setengah tasbih dengan besi kan, peh duduk main tu, Allah tu mengganggu orang kerja buat, tak payah. Jadi kalau tak mengganggu kan, tak mengganggu, dia sekadar kita nak guna alat tasbih ni sebagai nak hitung je, tak ada masalah. InsyaAllah ta'ala ramai para ulama ketika bahaskan hadis ini. Cuma hadis ini dari segi sanadnya tidak kuat, sanadnya lemah, dhaif menurut penilaian ulama lain, tapi Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasan. Jadi dalam masalah tasbih ni tak usah duduk kelahi lah.
Kalau kita boleh bertasbih dengan tangan, tak ada siapa kata khilaf, itu yang paling afdal. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia ajar bertasbih dengan tangan. Nabi kita mustantiqat. Kerana tangan ni nanti akan bercakap, menjadi saksi bagi pihak kita. Tangan kata aku lah duduk zikir dulu, subhanallah. Boleh, dia boleh dua-dua. Tangan kanan boleh, kiri dua-dua boleh. Tak kata mesti kanan saja, kiri pun boleh tasbih. Yang pertama. Kelebihan tasbih dengan tangan yang kedua, selain daripada benda tu afdal, tidak ada khilaf. Yang keduanya, bila tasbih dengan tangan, kita lebih terikat dengan tasbih. Kalau kita tasbih dengan buah tasbih ni, dia ada stesen situ. Tidak ada stesen kan? Subhanallah, salah kuano, lengok lah ke atas, tengok sini, main tengok telefon, siapa dekat stesen dia, perak. Oh, alhamdulillah pula. Tapi kalau dengan tangan, boleh buat macam tu? Tak boleh. Kita kena fokus. Subhanallah. Kadang-kadang kena setengah orang jenis was-was, kena tengok lagi tangan dia ni. Bermakna mulut berzikir, tangan menghitung, dan sekaligus insya-Allah hati kita lebih dekat dengan zikir. Tapi kalau mata duduk lai, tangan duduk tasbih, mulut bunyi, akhir sekali sudah tak tahu dia tasbih ke tak. Ini lebih jauh dengan khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semua sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tak ada benda yang tak cantik. Semuanya mesti ada hikmah, mengandungi kebaikan yang sama ada kita tahu atau kita tak tahu. Baiklah. Hadis yang terakhir dalam bab yang ke ni, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, faqultu bala ya Rasulullah, qal la haula wala quwwata illa billah. Daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, Nabi ajar kepada Abu Musa al-Ash'ari, ala adulluka, Abu Musa, mahukah kamu aku tunjukkan harta kekayaan daripada gedung syurga? Subhanallah. Kita ni duduk cari harta karun, harta apa-apa dia je. Ni hak Nabi nak bagi tawaran kepada Abu Musa dan kepada kita sekali lah, insya-Allah. Kanz ni maknanya gedung, harta simpanan daripada syurga. Nak? Faqultu bala. Ya Rasulullah, nak lah, siapa kat tak naknya benda pelik lagu ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut belaka, la haula wala quwwata illa billah. Boleh kata? Apa tak boleh katanya? Semua boleh kata belaka. Ingat dah, duduk dia kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Boleh jadi 5. Ataupun boleh kita pisahkan satu-satu. Subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, la ilaha illallah 100, Allahu akbar 100, la haula wala quwwata illa billah 100. Dia boleh secara terpisah, boleh secara dipanggil majmu'ah, secara package, satu semua. Buatlah yang mana lebih senang, yang mana lebih mudah untuk kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pentingnya jangan tak ada ibadat. Kalau tak ada ibadat, tuan-tuan akan rugi. Kita akan menyesal di akhirat nanti, kerana Allah Ta'ala beri peluang kepada kita banyak, tiba-tiba kita buat tak reti dengan Allah Azza wa Jalla. Rugi ke tidak? Sangat-sangat rugi. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam jalsah kita akan datang, bab yang ke-245 daripada kitab Riyadh As-Salihin, insyaAllah. Subhanakallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.